Kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hopefully everyone is ready. Okay, so kita mulakan dengan contoh pertama. Okay. Okay, untuk contoh pertama, dia kata, so untuk hari ni kita akan tengok soalan yang bercampur-campur lah. Okay, so untuk soalan pertama, dia kata given 3 to the power of m plus 2 times 3 to the power of m equal to 3 to the power of n. Okay, express m in terms of n. Okay, so basically kalau kita tengok soalan ni, bentuk ni adalah soalan indices. Okay, maksudnya dia maybe boleh selesaikan guna indices law ataupun terpaksa guna logarithm law. Okay, tapi macam mana kita nak tahu whether perlu tak guna log? Okay, kita tengok sekarang. Okay, ni punya index ni, dia punya exponential form, even though ada yang berbeza kuasa tapi base-nya semua sama, base 3. Okay, so bila semua yang eksponen tu base sama, so dia nak bagi hint dekat situ, tak perlu convert jadi log. Boleh selesaikan guna logarithm form. Boleh selesaikan guna indices law. Okay, so macam mana nak selesaikan? Okay, sekarang tengok. Kalau yang saya dah bulat-bulat dengan eksponen ni, okay, setiap eksponen ni, okay, maksudnya setiap okay, setiap exponential form ni dia dipisahkan oleh tanda sama dengan dan juga tanda tambah. Maksudnya operasi yang memisahkan antara setiap indices form ni adalah operasi tambah. Okay, so tips dia, bila operasi yang memisahkan setiap indices form tu adalah operasi tambah atau tolak, okay, kerja kita yang pertama ialah kita cuba factorize. Okay. Okay, so soalannya 3 kuasa M tambah 2 kali 3 kuasa M sama dengan 3 kuasa N. So saya dah kata tadi dipisahkan oleh operasi tambah. Okay, maksudnya sekarang yang ni satu rumah, this one is another rumah. Okay, yang sama dengan tu biar je lah. Okay, so bila ada dua rumah macam kita dah buat sebelum ni, okay, tengok apa yang sama, exactly sama pada setiap rumah. Okay, kita akan nampak setiap rumah dia ada 3 kuasa M. So nak buat apa dekat yang sama tu? Factorize. Okay, factorize ni 3 kuasa M, sebab 3 kuasa M yang sama, so factorize. So sekarang tengok rumah ni 3 kuasa M. Okay, 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M. So untuk rumah yang pertama tinggal 1 lah. Tambah 2 kali 3 kuasa M bahagi 3 kuasa M. So rumah kedua tinggal 2. So it is equal to 3 to the power of N. Okay. So jangan risau lagi. Belum guna law of indices lagi. Kerja yang pertama adalah factorize. Okay, so yang mana kita boleh simplify, kita simplify. 1 tambah 2 boleh kira jadi 3. Equal to 3 to the power of N. Okay, so kalau kita tengok. Okay, sekarang ni. Kat sini nampak macam tak ada apa-apa operasi. Tapi wujud bracket. Okay, bila wujud bracket, maksudnya kita nak bagi tahu sekarang operasinya 3 kuasa M darab multiply with
3. Okay, 3 ni pun sebenarnya adalah 3 kuasa 1. Okay, kita dah belajar bila operasi antara bases ni adalah darab, guna law of indices, kita boleh tambahkan kuasa. So, dia akan jadi 3 to the power of m plus 1 equal to 3 to the power of n. Okay, sekarang belah kiri dengan belah kanan dah tinggal satu je base, single base, maka boleh compare lah power ni. Base-nya dah sama kiri dan kanan. Compare m plus 1 equal to n. Dia nak m in terms of n. So, kena tinggalkan m saja sebelah kiri. Maka m equal to n minus 1. Okay, so dah selesai. Ada soalan? Ada soalan? Ke tak dengar soalan saya? Okay, tak ada sebab baru contoh pertama So, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay. Contoh yang seterusnya dia kata given 4 to the power of P equal to 7 to the power of Q equal to 28 to the power of R. Okay, express Q in terms of P and R. Okay, so kalau tengok soalan ni macam soalan indices juga sebab dia dalam bentuk index ataupun dalam bentuk eksponen. Okay, tapi macam saya kata tadi, walaupun soalan indices, it can be using indices law ataupun logarithm law. Okay, so macam mana nak tentukan, perlu tak guna logarithm law ataupun just enough guna indices law. Okay, macam saya kata tadi, check for the bases. Okay, sekarang ini base-nya 4, ini base 7, ini base 28. So, kalau kita tengok base-base dia ni, there is no way kita boleh samakan base. Okay, 4 takkan sama dengan 7, 7 takkan sama dengan 28, 4 pun takkan sama dengan 28. Okay, so kat situ bila kita tahu tak boleh samakan base, maka dia nak bagi hint dekat situ, kita kena convert dia jadi logarithm form lah. Okay. So, tapi sebelum tu, okay, apa maksud banyak-banyak tanda sama dengan ni? Okay, maksudnya kita boleh pecahkan jadi dua persamaan. Okay, sebab ada dua tanda sama dengan, maksudnya boleh pecahkan jadi dua persamaan. Okay, so katalah persamaan pertama saya nak buat 4 to the power of P equal to 7 to the power of Q. Okay. Then another one is 4 to the power of P equal to 28 to the power of R. Okay, katalah saya pilih yang ni. Okay, boleh juga kalau kita nak buat 7 to the power of Q equal to 28 to the power of R. Boleh. Maksudnya bila ada dua tanda sama dengan, kita boleh pecahkan jadi 3 persamaan. Tapi kita tak nak tamak haloba, ambil 3 nanti pening, ambil 2 je. Sebab dia kata, sebab kita baru belajar menyelesaikan 2 persamaan. Okay, so macam saya kata tadi, so this one just ignore je. Saya nak ambil yang 1 dengan yang 2. Okay, so macam saya kata tadi, sekarang base 4 dengan base 7 tak boleh samakan base. Base 4 dengan base 28 pun tak boleh samakan base. So, bila tak boleh samakan base, kita kena guna logarithm law. Okay, sebelum guna logarithm law, kena wujudkanlah dulu log tu. Nak pegang? Pegang. Macam mana? Okay, so macam mana nak wujudkan? Sebab sekarang kiri ni is exponential form. Saya salin balik lah.
kanan pun dia dah dalam exponential form. Okay, so bila both sides is already in the exponential form, base tak boleh samakan, so maksudnya kita just tambah log je. Okay, so tambah log sebelah kiri, dia akan jadi log 4 to the power of p. Lap. Ya. Tolong lapkan dia punya. Lepas tu tambah juga log sebelah kanan. So dia akan jadi log 7 to the power of q. Okay, just add in je. Okay, lepas tu guna law of logarithm nombor 3. P ni boleh bawa turun depan. Okay. Okay, yang kita tambah ni adalah base 7. Okay. Okay, kenapa yang kita tambah base 7? Sebabnya terasa macam nak tambah tu base 7. Boleh je kalau yang kita nak tambah ni base 4 pun tak ada masalah. Okay. So kita akan ada P log base 7 4 equal to Q log base 7 7. So kita akan ada pindahkan, kumpulkan log dengan log, variable dengan variable. Okay, so kita akan ada log, kita akan ada pindahkan P pergi sebelah kiri, so jadi P over Q equal to pindahkan log base 7 4 pergi sebelah kanan, log base 7 7 over log base 7 4. Okay, lepas tu kalau ingat lagi, bila value dengan base sama, maka nilai ni kesemua sekali adalah 1. Maksudnya kita ada 1 over log base 7 4. Okay, so sekarang kita ada P over Q equal to 1 over log base 7 4. Lognya kat bawah tak cantik kan? So kita terbalikkan yang ni pergi naik atas. Bila kanan terbalikkan naik pergi atas, kiri pun boleh terbalikkan naik pergi atas. So kita akan ada log base 7 4 equal to P over Q. Okay. So sekarang dapat satu persamaan. Okay, katalah saya label ni persamaan 3. Okay, masih tak menjawab soalan sebab dia nak express Q in terms of P and R. Maksudnya dah tak ada log langsung, dah tinggal P, Q dengan R saja. So, tengok pula persamaan kedua ni, second equation, tukar dia jadi log juga. So, kita akan ada log 4 to the power of P, sebab yang persamaan pertama tadi kita tambah base 7, so yang ni pun base 7 juga. Kalau yang pertama tadi kita tambah base 4, so yang ni pun base 4 juga. Okay, log base P 28 to the power of R. So kita akan ada P log base 7 4 equal to R log base apa ni? Saya tulis ni. Base 7. Okay. Base 7 28. Okay. Lepas tu okay, P log base 7 4. Kita saya membodoh lah kan. Equal to R. Kalau kita tengok, kita tak ada nilai 28 kat sini. Okay, tapi kita tahu 28 ni adalah 7 kali 4. So kita ada P log base 7 4 equal to R. Okay, ingat law of logarithm. Law of logarithm pertama, product law ni
7 kali 4 ni kita boleh pecahkan jadi log B7 7 darab boleh pecahkan jadi tambah log B7 ni tadi tak terbalikkan. Kasih Umar. Okay, Umar kata cikgu yang equation 3 tu Q per P ke P per Q. Okay. Sekejap kita patah balik ke equation 3. Yang ni tadi saya suruh terbalikkan kan. Tapi tulisnya tak terbalik. Okay, so padam. Terbalikkan P per Q. So dia akan jadi Q per P. Thank you. Okay. So katalah ini equation 4. Okay, kemudian kita dah nampak macam bayang-bayang kita boleh connect equation 3 dengan equation 4. Okay, equation 3 dia kata log B74 tu adalah Q per P. So kat mana-mana yang kita nampak log B74 dekat equation 4, gantilah sebagai Q per P. So tempat pertama kita jumpa adalah di sini. So ini ganti jadi Q per P. Sama dengan R log 7 value dengan base sama nilainya 1. 1 tambah ini pun log B74 ganti juga jadi Q per P. Okay, P dengan P boleh cancel. So sampai sini dah algebra je. Q equal to R plus RQ over P. Okay. Dia kata express Q. Okay, maksudnya Q mesti jadi subjek. So, mana-mana yang ada Q tu pindahkanlah pergi sebelah kiri. So, kita akan ada Q minus RQ over P equal to R. So, ini fraction, ini bukan fraction. Dia fraction juga, dia Q per 1 sebenarnya. So, kalau kita tengok denominator tak sama. So, bila denominator tak sama, samakan denominator, darab Q darab P jadi PQ, tolak RQ over P. Ni memang saya buat satu-satu ni, equal to R. So, ini Q factorize. Q, P tolak R equal to PR. So, Q equal to PR over P minus R. Okay. So, sekarang kita tengok. Dia kata express Q in terms of P and R. Okay, sebelah kiri Q, sebelah kanan P dan R saja. Okay, so selesai. Okay, ada orang tanya, Asyik tanya. Kalau nak guna base 10 boleh je kan? Cuma lagi susah kan? Okay, nak guna base 10 boleh. Tapi masalah awak bila awak tambah tu base 10, awak tahu boleh tekan calculator. So, you tend to tekan your calculator. So, bila awak tekan calculator, nanti dia jadi nombor perpuluhan banyak. So, nanti awak dah pening. So, lebih baik kita tukar jadi base yang sesuai dengan soalan lah. Tengok kalau soalan kat sini angka dia 4 dengan 7. So either tukar jadi base 4 ataupun tukar jadi base 7. Okay? Ada lagi soalan lain? Afiq tanya tu jawapan akhir dia. Ya. Mentang lah aku tak boleh hashtag kan. So inilah jawapan akhir dia. Okay, Nur Ain tanya macam mana boleh jadi PQ tolak RQ? Mana datang P? Datang dari bulan. Okay, kawan awak tanya macam mana datang P kat sini? Okay, kan saya dah kata ni tadi Q sebenarnya adalah Q per 1. Okay, so sekarang ini fraction, ni pun fraction. Fraction denominator tak sama. Kita dah belajar dari darjah berapa pun tak tahu. Bila denominator tak sama, kena samakan denominator. Okay, apa cara nak samakan denominator? So, sini darab P. Sini pun darab P. Sini darab 1. Sini darab 1. So, Q darab P jadilah PQ. Okay, Nur Ain, saya dah menjawab ke soalan.
saya rasa saya dah menjawab soalan Nur Ain tadi. Okay, so kita pergi slide yang seterusnya. Okay, masih lagi soalan yang macam acak-acak indices. Okay. So, kita tengok dulu adakah sesuai kita selesaikan guna indices law of indices. Okay, macam saya kata tadi, kalau nak tahu sesuai ke tak sesuai, tengok base. Okay, cuba fikir ataupun cuba cari kaitan. Okay, adakah satu base yang sama yang kita boleh nyatakan sebagai 27 dan 243? Okay, so kalau kita hafal, sebenarnya 27 adalah 3 kuasa 3. Kalau tak hafal, kena bacalah selawat banyak kali, baca bismillah banyak kali, mudah-mudahan datang ilham. Okay, kemudian kita tahu juga 243 adalah 3 kuasa 5 kot. Betul? Saya dah tekankan kereta. So, kita akan ada, instead of 243, dia adalah 3 kuasa 5 kuasa P tambah 1. Okay. So, once base dia dah sama, so dia nak bagi tahu kita boleh selesaikan guna indices law. Okay, so gunalah indices law. Bila indices law pertama yang kita boleh apply adalah, bila ada bracket ni, so you need to expand the power, the index. So, kita akan dapat 3 to the power of 3k minus 6 over 3 to the power of 5p plus 5 equal to 1. Okay, lepas tu ni pindah algebranya 3 to the power of 3k minus 6 equal to 3 to the power of 5p. Ni macam soalan PT3 je sebenarnya. Okay, sekarang sebelah kiri dengan sebelah kanan base dah sama. Maka boleh just ignore the base. Comparekan index 3k tolak 6 sama dengan 5p tambah 5. Okay, lepas tu dia soalannya express p. Maka p mesti duduk sebelah kiri. 5p equal to 3k minus 11. So, jawapannya ialah P equal to 3k minus 11 over 5. Okay, selesai. Ada soalan? Ada. Okay, tak ada. Kita pergi yang seterusnya. Okay. So for this question, dia kata solve the equation 4 to the power of 2x equal to 48 plus 4 to the power of 2x minus 1. Okay, so sama macam tadi, tengok yang ada kuasa tu base-nya sama ke tak? Okay, sekarang yang ada kuasa base-nya sama, 4. So bila base sama, so maksudnya dia nak bagi tahu boleh selesaikan guna indices law sahaja. Okay, lepas tu tengok sekarang operasinya kat sini tambah. Kan saya dah kata tadi, kalau operasi antara base tu adalah tambah ataupun tolak, so kerja yang pertama adalah factorize. Okay, tapi untuk soalan ni nak factorize tak boleh sebab dia duduk sepah-sepah. Ada yang duduk sebelah kiri, ada yang duduk sebelah kanan. So sebelum factorize kena rearrange dululah. Make sure semua exponential form tu duduk sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So pindahkan. Okay, pindahkan 4 to the power of 2x minus 1 pergi sebelah kiri jadi minus. Kenapa saya tulis 2 pula? So naikkan jadi minus 4 to the power of 2x minus 1 equal to 48. Okay, so once dia dah duduk setempat, okay macam tadi, okay,
Bases tu dipisahkan oleh tanda tolak. Maksudnya sekarang sebelum tanda tolak ada satu rumah, selepas tanda tolak ada satu lagi rumah. Okay, kalau kita tengok dalam setiap rumah ni tak ada benda yang sama. Okay. So dekat sini macam tak ada benda yang boleh factorize. Okay, tapi sebenarnya ada. Okay. Macam mana nak bagi ada? Kena guna dulu law of indices. 4 to the power of 2x minus 1. Bila kuasa tolak, maksudnya dia ialah 4 to the power of 2x bahagi 4 to the power of 1. Ataupun darab 1/4. Sama dengan 48. Okay. So akan nampak sekarang dekat rumah yang pertama dengan rumah yang kedua ada satu alien yang exactly sama iaitu 4 to the power of 2x. So nak buat apa dengan 4 to the power of 2x tu? Kena factorize. Okay. So kita factorize lah. 4 to the power of 2x. So tengok rumah pertama, sini 4 to the power of 2x bahagi 4 to the power of 2x. So rumah pertama tinggal 1. Tolak lah. Rumah kedua 4 to the power of 2x times 1/4 bahagi dengan 4 to the power of 2x. So tinggal lah 1/4. So it is equal to 48. Okay, macam tadi juga, yang mana boleh simplify, sila simplify. 1 tolak 1/4 ialah 3/4. Okay, kemudian sebab kita nak X, kena tinggalkan indices je lah yang kat sebelah kiri ni. 3/4 pindah pergi sebelah kanan. So, dia akan jadi 48 kali 4 bahagi 3. 64. Okey, kemudian kita tengok. Cuba. Okey, Haziq kata saya tak faham baris ketiga. Baris ketiga okey ni. Okey, saya rasa tak faham yang ni kan. Okey, guna law of indices. Sorry. Ada konsert tambahan di tepi tu. Redha je lah ya. Okay, guna law of indices. Okay, kita ada A kuasa M tolak N dan sama dengan A kuasa M bahagi A kuasa N. Okay, so kita ada 4 kuasa 2X tolak 1. Okay, so kita betulkan jadi 4 kuasa 2X. Encik Asus minta tekan mikrofon. Okay, 4 kuasa 2X bahagi 4 kuasa 1. Okay. Tapi kalau saya tulis macam gini, nanti bila nak factorize ni, kat sini, baris keempat nak factorize opening. Okay. So saya tukarlah. Bahagi 4 kuasa 1 ni. Bahagi kan kita boleh tukar jadi darab. So 4 kuasa 1 adalah 4. So 4 adalah 4/1 sebenarnya. Bila tukar bahagi jadi darab, so dia akan jadi 1/4. Okay. Faham ke Haziq? Haziq? Okay. So selesai di situ. Okay, so kita sambung, kita berhenti kat sini tadi. 4 kuasa 2X sama dengan 64. So kita cuba samakan base. Sekarang sini base 4. So cuba cari 64 tu 4 kuasa berapa? So kita tahu 64 adalah 4 kuasa 3. Good. 4 kuasa 2, 16 kali 5. Betul lah. So maksudnya 2X sama dengan 3. So kita dapatlah jawapan X sama dengan 3/2. Okey. Apa yang tak ada? Tahu tak?
Okay, ada soalan. Okay, a few of you is debating whether saya tulis 4 tu kuasa 1 ataupun 4 kuasa negatif 1. Okay, dekat sini, okay, sebab saya pakai operasi bahagi, so 4 kuasa 1 lah. Sebab macam mana nak bahagi, lepas tu bahagi lagi. Kalau awak tulis 4 kuasa negatif 1, maksudnya bahagi 1/4. So, awak bahagi 2 kali. Salah lah. Okay? So, tolak kat sini, ni sebenarnya adalah bahagi. So, kita bahagi berapa? Kita bahagi 4 kuasa 1. Okay, faham Jangan confuse. Chill-chill aja. Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. Tak apa. Kita berbincang kan kat kelas. Tapi berbincang guna jari. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini nampak macam soalan log. Okay, tapi adakah menggunakan logs? Kita akan tengok nantilah. Okey, dia kata given log base 9x equal to m. Okay, and log base 3y equal to n. Okay, x plus xy and x over y. Malah cikgu nak buat tanda bahagi. So, ni x bahagi y in index form with base 3. Maksudnya sekarang dia tak nak dalam logarithm form macam ni. Dia nak dalam index form. So, bila awak nak dapatkan xy dalam index form, so yang ni pun kena convert jadi index form dululah. Okay. Kita ada log base 9x equal to m. So, ingat balik macam mana nak convert jadi index form. Kena ingat function setiap nombor dan variable ni. 9 ni adalah base. So, base akan duduk base. Okay. M ni adalah index. So, dia akan duduk dekat atas 9. Okay. Sama dengan berapa? Sama dengan value. Value-nya adalah X. Kalau kita tulis macam ni tak cantik. So, susun balik bagi cantik. X equal to 9 to the power of m. Okay, so that is X. Okay, lepas tu Y pula. Log base 3y equal to n. Okay, macam tadi, 3 ni adalah base. So, dia akan duduk kat sini base. N ni adalah power ataupun index. So, dia akan duduk kat atas 3. Sama dengan berapa? Sama dengan value. Value ni adalah y. So, kita akan dapat y equal to 3 to the power of n. So, sekarang x ni dah dalam bentuk index. Y pun dah dalam bentuk index. Okay, cuma sekarang y dia base 3. X base 9. So, samakan base lah bagi cantik. Dia tahu 9 adalah 3 kuasa 2 m. Okay, macam tadi. Guna law of indices. Kalau kuasa tu ada bracket, darab. Dalam dengan luar bracket. So, jadi 3 kuasa 2m. Okay, so sekarang guna yang indices form yang kita ada ni. Bolehlah x plus xy. X adalah 3 kuasa 2m. Y adalah 3 kuasa n. Bracket ni maksudnya operasi darab. So, bila kita mendarab base yang sama, kita boleh tambah je kuasa. So, kita akan ada xy equal to 3 to the power of 2m plus n. Okay, selesai. Baru xy. Okay, x bahagi y pula. So, 3 kuasa 2m bahagi 3 kuasa n. Okay, membahagi base yang sama, so kita tolak kuasa. Jadilah 3 kuasa 2m tolak n. Okay, so kita dah menjawab soalan A. Okay, untuk menjawab soalan B, dia kata hence. Okay, calculate the value of
n of n given xy equal to 2, 4, 3 and x divided by y equal to 27. Okay, bila wujudnya mana-mana soalan pun, okay, skrin saya freeze. Kenapa ya? So, saya stop sharing sekejap. Buat kerja. Tu saya share semula. Okay, dah okey ke? Dah okey ke Afiq? Okay, hopefully okey lah. Okay. Apa tadi? Okay. Kat soalan mana-mana soalan, awak nampak perkataan hence ni, maksudnya dia nak bagi tahu guna apa-apa yang awak dah cari dekat soalan sebelumnya. Dah. Ada pula. Okay. Guna apa-apa yang awak dah cari dekat soalan sebelumnya untuk menjawab soalan yang B ni. Okay. So, dia kata XY sama dengan 243. Okay. Maksud guna apa-apa yang sebelumnya, tadi kan kita dah kata XY tu, okay, sorry kat sini anak-anak. Okay, bila dia kata express, make sure ada tajuk dekat sebelah kiri tu lah. Kalau buat macam saya tadi, nanti jadi salah. Okay, make sure ada tajuk Okay, kita dah cari XY tu ada 3 kuasa 2M tambah N. Maksudnya kita akan ada 3 kuasa 2M tambah N sama dengan 243. Okay, lepas tu tadi kan kita dah buat soalan yang sebelumnya. Kita tahu 243 adalah 3 kuasa 5. So, kita akan dapat 2M tambah N sama dengan 5. So, tak boleh selesaikan sebab ada 2 variable. Label dia 1. Biar je lah kat situ. Sebab kita ada satu lagi maklumat, dia kata X bahagi Y tu nilainya 27. So, kita dah cari dekat soalan A tadi, kat soalan A tadi, apalah cikgu ni soalan pun tak tanda. Okay. Kat soalan A tadi, X bahagi Y tu adalah 3 kuasa 2M tolak N. So, ganti. 3 kuasa 2M tolak N sama dengan 27. So, kita tahu 27 adalah 3 kuasa 3. Meriahlah kelas awak hari ni. Okay, maksudnya kita akan ada 2M tolak N sama dengan 3. Okay, so ini persamaan 2. Okay, sekarang kita ada both linear equation. Maka guna awak punya previous knowledge, buat simultaneous. 2 tolak 1. Maksudnya saya suka guna, bila dua-dua linear, saya suka guna elimination. Okay, tolak sebab 2M tolak habis, tolak negatif 2N sama dengan negatif 2. So, dapatlah N nilainya 1. Baru dapat nilai N. Okay, belum M lagi. M pula 2M tambah 1 sama dengan 5. So, 2M sama dengan 4. M sama dengan 2. Okey, selesai. Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Kita sambung.
Kita sambung soalan seterusnya. Okay. Soalan apa ni? Okay, simplify for square root of 4, 12 over 9 plus 3 to the power of 1 over 2. Okay, so basically sebab ada tanda ni, so ini adalah soalan set lah. So ingat balik set. Apa kita dah belajar set, law of set. Okay, sebelum guna law of set, yang mana kita boleh simplify tu, kita simplify lah. Okay, maksudnya mixed number ni kita boleh tukar jadi improper. 9 kali 4, 36 tambah 12, 48. 36 tambah 12, betul lah. 48 over 9. Plus 3 to the power of 1 over 2 is set 3. Okay. Lepas tu set 48 over 9 ni kan kita dah belajar law of set. Bila operasi bahagi, kita boleh pecahkan jadi set tu tak kongsi. Tadi kat sini set dia kongsi. Tapi sebab operasi bahagi, so kita boleh pecahkan jadi tak kongsi. Tambah set 3. Okay, lepas tu set 48 ni tak ada, dia bukan integer. So kena cari what is the highest common factor of 48. 48 basically highest common factor adalah berapa? 6 kali 8. 6 kali 8 tak boleh. Bukan highest common factor. 8 12 kali 4. Tak nak. Tak cantik. Saya nak ada kaitan dengan set 3 kat tepi ni. So 48 bahagi 3. 16. Okay. So 48 adalah 16 kali 3. Okay, set 9 adalah 3. Tambah set 3. Okay. So kalau awak tengok tadi, saya pun duk fikir-fikir juga nak pecahkan 48 tu jadi berapa. So hint dia adalah apa? Cuba cari yang sama dengan yang dah sedia ada. Kat sini kita ada set 3. So cubalah cari 48 tu bagi 3 berapa. So kita dapat 16 darab 3. Sama juga set tu bila kongsi untuk operasi darab, kita boleh pisahkan dia, tak payah kongsi. So kita akan ada set 16 darab set 3 bahagi 3 dan tambah saya confusing. Saya pun dah confused. Tambah ke darab. So this is tambah. So tambah set 3. Okay, once again set 16 is 4. Set 3 over 3 plus set 3. Okay, sebab dia masih belum single set. Macam mana kita dah tahu dia single set ke bukan? Ni set tambah set. So belum single set lagi lah. So kita tengok. Okay, sama. Okay, ni rumah pertama. Ni rumah kedua. Okay, so this is actually over 1. Okay. So macam tadi, sekarang ni per 3, ini per 1. So tak sama denominator, so kena samakan dululah. Okay. Baru boleh factorize. Okay, samakan denominator, so ini kena darab 3. Ini pun kena darab 3. Saya pakai warna hijau pula. Okay, so kita akan ada tak muat. 4 set 3 over 3 plus 3 set 3 over 3. Okay. Lepas tu, Edison ni jangan sibuk nak conteng saya punya skrin ni. Okay. Lepas tu, okay, ni rumah pertama. Okay, ni rumah kedua. So, kalau kita tengok,
dia ada yang sama kat sini ialah set 3/3. So bawa keluar lah set 3/3 tu. Saya macam blank sekejap. Set 3/3. Sini akan tinggal, ni dah keluar, so tinggal 4. Rumah pertama, rumah kedua tinggal 3. So maksudnya kita ada 4 tambah 3, 7. 7/3 set 3. Okey, selesai. Sebab sekarang setnya dah tinggal seketul je. So dia dah single set, siap lah. Okey, ada soalan? Kenapa dengan set 3 tu? Haziq ada soalan. Dia kata set 3 tu. Kenapa dengan set 3 tu, Haziq? Okey, Haziq tanya set 3 tu berpihak kepada yang atas ataupun yang bawah? Dia sebenarnya atas yang punya. Tapi kita jaranglah tulis. Dia macam kalau kita tulis dia macam kalau kita ada negatif 5/3. Kita tulis negatif tu kat tengah-tengah kan. Okey. Tapi sebenarnya negatif tu 5 punya. Macam gitu. So sekarang samalah konsepnya. Kita akan tulis set 3 tu kat tengah-tengah. Tapi sebenarnya set 3 tu 7 punya. So kalau tulis 7 set 3/3 pun boleh. Tulis macam ni boleh, tulis macam ni pun boleh. Okey? So saya dah menjawab soalan rasanya. Okey, so sekarang kita tengok soalan solving, problem solving pula yang berayat. Macam mana saya nak alih ni? Okey. Apa Elisa? It's okay. Okay, dia kata Farid started working for a company with an annual, sebab awak duk tanya kan, duk belajar set index lot susah ni buat apa? Nak pergi pasar raya tak guna pun kan? Memang tak guna dekat pasar raya. Kita guna bila kita kerja. Nanti. Okay, Farid started working for a company with an annual salary given by an equation G equal to 18,000 times 1.05t to the power of -1. Okay, this one is macam pernah tengok kan? Awak belajar consumer maths lebih kurang lah. Awak ada persamaan lebih kurang macam ini. Okay, dia kata G is the annual salary. T are the number of years he is working in the company. Okay, find the minimum value of T. Okay, so soalannya nak cari minimum value of T. So tulislah sikit. Jot down sikit. Supaya kita tahu apa yang kita nak cari. Okay. Such that his annual salary will exceed 60,000. Okay. So sekarang dia kata nak tahu minimum value of T dengan syarat annual salary exceed 60,000. Okay, so kat sinilah sebenarnya ayat ni lah, perkataan-perkataan ni lah yang akan membolehkan kita dapat minimum value of T. Okay, sebab kita kena faham annual salary dia adalah 18,000 kali 1.05 kuasa T tolak 1. Dia kata annual salary will exceed. Exceed tu mesti lebih besar lah. Exceed is melebihi. So it is greater than 60,000. Okay. So
So, this statement is the most important. Sebab kalau awak tak dapat statement ni, awak memang takkan dapatlah jawapannya. Macam mana nak kira nilai T tu berapa kalau awak tak ada mathematical sentence. Okay, so kerja awak yang paling mencabar sebenarnya adalah form a mathematical sentence. Okay, tak apa, baca je soalan tu. Lepas tu, try to translate directly. Okay. So sekarang kalau kita tengok, okay, kita ada kat sini operasinya darab. Sebab apa saya kata darab? Sebab ada bracket. So darab lah. Okay, kat sini satu lagi kena faham. T minus 1 ni adalah 1.05 punya. So T minus 1 tak ada kena mengena dengan 18,000. Jadi 18,000 tu kita boleh pindahkan pergi sebelah kanan. Okay, sebab kat sebelah kiri operasinya bahagi, pindah sebelah darab, so pindah sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Okay, which will bring us kepada 1.05 kuasa T tolak 1 lebih besar daripada, ni bahagi dapat 10/3. Okay. Lepas tu, kalau kita tekan kalkulator, 10/3 adalah 3.3333. Okay, so 3.3333. Sekarang awak tengok yang sebelah kiri ni adalah exponential form. Kan? So sekarang baru nak gunalah tajuk ni. Yang atas ni tadi maths. Okay, sekarang baru nak guna either indices ataupun set ataupun log. Okay, 3.33 ni kuasa 1. Okay, so sekarang awak tengok. This one is exponential form. Okay, base dia 1.05. Ini pun exponential form, base dia 3.333. Okay, so macam saya kata tadi, bila exponential form, dan tak ada cara untuk kita samakan base, maka kena guna logarithm. Okay, kalau kiri dengan kanan tu base dia sama, guna indices je lah. Okay, so itu hint dia, whether that question perlu guna indices ataupun kena tukar jadi log. Okay, so sebab base dia tak boleh sama, so tak letak log. Log 1.05 kuasa T tolak 1 lebih besar daripada, tambah log sebelah kiri, tambah juga log sebelah kanan. Alhamdulillah hari ni redup. Jadi tak adalah saya kepanasan buat kelas tak ada kipas ni. Okay, lepas tu bila dah jadi log, maksudnya mesti kena guna law of logarithm even once. Sekali pun jadi, mesti kena guna. Okay, so kat mana nak guna? Kat sini. Kuasa T tolak 1 ni, guna law nombor 3. Kita boleh bawa turun ke depan. So, dia akan jadi T tolak 1 log 1.05 lebih besar daripada log 3.3333. Okay. Kat sini, okay, boleh je kalau awak nak terus pindah log 1.05 ni pergi sebelah kanan. Pas jadi bahagikan. Okay, tapi saya nasihatkan awak tekan dulu nilai log 1.05 ni. Sebab takut nilai dia negatif. Nanti lain pula ceritanya. Okay, so kita akan ada T tolak 1. Log 1.05 adalah 0.0212. Alamak, baru 3 significant figure. 0.021119. Greater than, cari pula nilai log 3.333. Okay. 0.5229. Okay.
Okey, kenapa saya kata kena cari dulu nilai log ni? Sebab kadang-kadang ada log yang nilainya negatif. Okey, bila kanan negatif, kiri pun negatif, bila awak pindahkan, tanda ni kena reverse kan? Kalau awak just tekan calculator, awak akan terlupa untuk reverse nya. Dia jawab awak salah lah. Sebab tu saya kata, cari dulu nilai log ni berapa, nilai log ni berapa to make sure that the value is positive. Dan kita tak perlu nak reverse inequality sign ni. Okay, then baru boleh pindah. So, kita akan dapat T minus 1 greater than 24.6767. So maksudnya T greater than 25.6767. Okay. So kita dapat macam ni. So macam mana nak tentukan minimum value of T? Okay, apa maksudnya T greater than 25.6767? Maksudnya T tu boleh jadi 26, boleh jadi 27, boleh jadi 28, boleh jadi 29, boleh jadi 30, boleh jadi 1000, boleh jadi 900 juta, apa-apa pun boleh. Asalkan lebih besar daripada 25.6767. Okay, kenapa T tu kena ambil nombor bulat? Sebab dia kata T tu adalah number of years. Okay. So, tapi dia nak minimum. Minimum maksudnya yang paling kecil. So, antara nilai yang saya sebut tadi, yang paling kecil adalah 26. Maka, minimum value of T adalah 26. Okay, ada soalan? Okay. So, antara yang kita boleh buat nak apa? Kita nak approach problem solving question. Okay. So, I assume tak ada soalan. So, kita pergi last example. Kalau ada nanti kita patah balik lah. Okay. So, contoh seterusnya, dia kata the diagram shows a rectangle PQRS with the length of 1 plus 5 cm. Okay, so dah label kat sini. Okay, and the area of the rectangle is 80, set 80. So, terus tulis area equal to set 80. Lepas tu, sebab sekarang bentuk kita adalah rectangle. So, terus tulis formula area of rectangle mestilah width times length equal to set 80. Width dia dah bagi 1 tambah set 5. Length dia tak bagi. So, katalah lengthnya adalah tak tahu. Katalah kita bubuh Y equal to set 80. Okay. Dia kata ni length, ini width. Okay, so saya balikkan lah. Length. Sebab yang ni lagi panjang. Okay. So dia kata calculate the width. Okay, maksudnya kita nak cari nilai Y lah sekarang ni. Okay, maka jadikanlah Y subjek. Y equal to set 80 over 1 plus set 5. Okay, so obviously sebab dari tadi duk tekan tanda set, maksudnya ini adalah soalan set lah. Okay, so apply kita punya skill untuk set. Okay, untuk set skill yang kita ada, bawah ni tak boleh ada set.
So, kena hilangkan set 5 yang kat bawah ni. Okay, so apa caranya hari tu? Kita nak hilangkan set 5 yang dekat bawah tu. Kita kena... apa color nak pakai? Okay, kita kena darab dengan the opposite of yang kat bawah ni. Okay, maksud the opposite of yang kat bawah, nombor semua sama. Sini 1, 1. Set 5, set 5. Apa yang opposite? Yang opposite operasi. Kat sini tambah, kat sini jadi tolak lah. So, bila darab bawah, darab juga yang atas. Umar kata conjugate. Ya, thank you Umar. Kalau saya sebut conjugate, kau menganga-nganga kan? Benda ni yang biru ni nama dia conjugate. So, kalau lain kali nampak perkataan conjugate, jangan pelik lah ya. Okay. So, yang atas ni akan jadi set 80. Lupa pula tukar color. Sekejap ya. Okay, so yang atas akan jadi set 80 times 1 minus set 5 over, yang ni expand lah. Basically kita akan dapat 1 minus 5. So, kita akan dapat set 80 times 1 minus set 5 bahagi negatif 4. Okay, sekarang kita nak tahu sama ada kita perlu berhenti di sini ataupun perlu sambung. Okay, ingat saya kata untuk soalan set, kita kalau kita ada lebih daripada satu simbol set, maksudnya belum simplest form lagi. So, kita kena simplify. Okay, apa cara nak simplify? Okay, cuba cari 80 dengan 4 ni. Boleh tak? 80 tu multiples of 4 ke bukan? So, kalau multiples of 4, kita boleh pecahkan. 80 bahagi 4 jadi 20. Okay, maksudnya, instead of 80, kita boleh tulis dia sebagai set 20 kali 4 lagi 80. 8 kali 10. Boleh pecah lagi. 80. Berapa lagi? Ada tak? 80 kali 1. 80 bagi 2. 40. 80 bagi 4. 20. 80 bagi 5. 16. Okay. So, saya nak pecahkan jadi 16 kali 5. Sebab nanti set 16 tu 4. Boleh potong 4 kat bawah ni. Okay, so, kena cuba-cubalah kat situ. 1 tolak set 5. Okay, thank you Fatin Fazana. Bahagi negatif 4. Okay, so macam tadi, set yang panjang kongsi ni kita boleh pecahkan jadi tak kongsi sebab operasinya darab. Operasi darab dengan bahagi je kita boleh pecahkan set supaya tak kongsi ya. Anak-anak ingat tu. Bagi set 4 kali 1 tolak set 5. Okay. Lepas tu set 16 adalah 4 kali set 5 kali lagi 1 tolak set 5 per negatif 4. So, 4 dengan 4 boleh potong. Tinggal, so negatif ni akan di atas lah. Negatif set 5 kali 1 tolak set 5. Okay, dia dah sebaris tapi masih belum simplest form sebab ada 2 set ni. So, kena buat apa? Kena expand. Set 5 kali 1 negatif set 5. Negatif set 5 kali negatif set 5 positif 5.
Okay. Okay. So, dia kata, lepas tu check balik dengan soalan. Dia kata, express your answer in the form of m plus n set 5, where m and n are integers. Okay, bila dia kata m and n are integers ni, jangan risau sangat. Dia nak bagi tahu kat kita sebenarnya m tu adalah satu nombor, n pun adalah satu nombor. Itu je. Jangan pening-pening. Okay, so sekarang kalau kita compare yang kita dah dapat dengan yang kat sini tak sama sebab set 5 dia kat belakang. So susun dah balik nak bagi sama. Y sama dengan 5 tolak set 5. Maksudnya apa kat sini? M-nya nilainya adalah 5. N-nya nilainya adalah negatif 1. Dah sampai sebelah. Sekarang bawa balik. Okay, part conjugate tak faham. Okay, macam mana Okay, conjugate ni adalah ni ambil yang dia untuk denominator saja. Ambil yang denominator ni. Okay. Sebab kita tak nak denominatornya set. Okay, jadi untuk hilangkan set, kita mesti darab dengan nombor tu sendiri tapi tanda yang berbeza. Sebabnya kita guna yang ni. Kalau awak ingat lagi, kita ada belajar waktu lower form, kan? A tambah B kali A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, dalam kes ni, katalah A tu 1, B tu set 5. So, 1 tambah set 5 kali 1 tolak set 5 sama dengan 1 kuasa 2 tolak set 5 kuasa 2. 1 kuasa 2, 1 lah. Set 5 kuasa 2, root dengan square. Potong, tinggallah 5. So, hilanglah set tu. Faham? So, kat sini kita kata A tolak B ni adalah conjugate kepada A tambah B. A tambah B pula adalah conjugate kepada A tolak B. Macam gitu. Tak? Faham, Cik Haziq? Ke orang lain ada soalan? Okay, siapa-siapa yang tak nampak skrin ni, nanti awak boleh tengok balik lah. Saya akan post dia punya recorded version, so awak boleh buat revision maybe dia hang sekejap kot. Okay, so habis. Okay, memang tak, kalau ikutkan tak cukup lah berapa. Saya rasa 7 contoh. Okay, so awak kena buat latihan sendiri. Okay, InsyaAllah saya akan post latihan tu selewat-lewatnya esok lah. Okay. So kalau ada request tajuk-tajuk yang awak nak saya ulang daripada chapter 1 sampai sekarang ni dah chapter 4. Okay, boleh request dekat group. So next week, starting from next week, saya akan buatlah untuk tajuk-tajuk yang awak dah request tu. Okay, so untuk hari ni kita habis awal dalam 12 suku saya rasa. So terima kasih sebab datang. Okay. Semoga puasanya bermanfaat lah hari ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.